Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar, khususnya kepada pelajar baru ambilan Ijazah Sarjana Muda semester 2 2022-2023. Masih belum terlewat untuk saya ucapkan tahniah dan selamat datang kerana telah menjadi sebahagian keluarga besar UTHM. Hadirin sekalian, sebelum lidah mungkin kata, sebelum kata mungkin bicara. Bolehlah kiranya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Ain binti Muhammad Yusof Shah selaku moderator anda untuk slot pada pagi ini. Untuk maklumat para hadirin, slot kita pada pagi ini dikenali sebagai slot kebajikan dan slot PTPTN iaitu Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Sudah namanya pun slot kebajikan dan PTPTN, maka sudah tentunya pada pagi ini saya ditemani oleh dua orang panel yang cukup hebat orangnya. Baik, kita pergi ke slot yang pertama iaitu slot kebajikan. Untuk maklumat para hadirin, slot ini adalah diadakan bagi merungkai segala informasi tentang produk kebajikan maupun bantuan yang telah disediakan oleh pihak UTHM. Sebelum saya memperkenalkan panel jemputan kita yang pertama, izinkan saya sentuh sedikit latar belakang panel jemputan kita yang pertama ini. Beliau telah berkhidmat selama 27 tahun di UTHM sejak tahun 1996. Yang lebih menariknya lagi, beliau pernah menjawat sebagai Setiausaha Pejabat kepada dua mantan Naib Chancellor UTHM. Beliau juga pernah menjawat sebagai jawatan penolong pendaftar di Pusat Perumahan Pelajar dan Pejabat Har Ehwal Pelajar. Oleh itu, saya memperkenalkan Puan Suhaila binti Muhammad Philip selaku Ketua Bahagian Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar di Pejabat Har Ehwal Pelajar. Apa khabar Puan? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum saya serahkan slot kepada panel jemputan kita pada pagi ini, suka saya ingatkan kepada semua pelajar untuk mencatat segala informasi yang akan dikongsikan sebentar lagi oleh panel kita sebentar sahaja lagi. Baiklah Puan, jadi soalan pertama adalah seperti yang kita tahu, pihak HEP menyediakan banyak produk kebajikan kepada pelajar. Mungkin Puan boleh kongsikan apakah produk kebajikan yang ditawarkan oleh HEP sendiri? Jadi baiklah, silakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya kepada semua pelajar baharu. Okey, selamat datang kepada pelajar baharu dan telah menjadi warga UTHM. Okay, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada moderator kita Cik Nurul Ain. Okay, untuk makluman UTHM akan sentiasa menjaga kebajikan dan kesejahteraan pelajar. Okay, kita telah adakan pelbagai produk-produk kebajikan di universiti ini kepada pelajar-pelajar kita di sepanjang tempoh pengajian. So untuk slide seterusnya saya akan terangkan satu persatu. So saya harap pelajar semua fokus sebab selepas ini semua pelajar sepanjang tempoh pengajian pastinya dia akan memohon salah satu produk kebajikan yang disediakan oleh universiti ini. Okey, sebelum tu saya ingin terangkan untuk makluman Pejabat Hal Ehwal Pelajar merupakan pejabat yang memberi perkhidmatan kepada pelajar UTHM yang mana pejabat HEP mempunyai bahagian-bahagian lah yang memberi perkhidmatan pelajar. Antaranya bahagian saya, kebajikan dan kesejahteraan pelajar. Di paparan tu ada nyatakan lah, okay, pelajar selepas ni, pelajar terutama pelajar baru lah akan memohon tajaan-tajaan seperti PTPTN dan penaja-penaja lain, iaitu di bahagian penajaan dan pembangunan sistem. Dan sepanjang tempoh pengajian juga pelajar akan aktif untuk join program-program yang disediakan oleh pihak universiti. Yang itu akan pelajar akan memohon di bahagian kepimpinan dan aktiviti pelajar. Di bahagian pentadbiran dan kewangan pun ada kena mengena dengan kelab-kelab.
Okey, nanti pelajar selepas ini akan memohon pelbagai kelab-kelab seperti badan uniform, okey, dan pengangkutan pelajar juga antara servis perkhidmatan kita berikan kepada pelajar. So pelajar akan memohon untuk bila buat program, so pelajar akan mohon pengangkutan seperti bas. Jadi semua perkhidmatan diberikan oleh pejabat awal pelajar ni, pelajar pastinya akan memberi perkhidmatan yang kami berikan ni adalah perkhidmatan yang terbaiklah kepada pelajar. Okey. Okey, seperti yang Cik Moderator maklumkan tadi, kita di universiti ini menyediakan 11 produk kebajikan, yang mana 11 produk kebajikan ini memang produk yang kita sediakan bagi bantuan kepada pelajar. So saya harap semua pelajar fokus, sebab selepas ini ada produk-produk yang kita dah buka untuk pelajar mohon. Jadi antaranya saya akan terangkanlah selepas ini ya. Okey, produk kebajikan yang pertama adalah tabung pinjaman pelajar. Okey, tabung pinjaman pelajar ini kita berikan kepada pelajar, terutamanya pelajar-pelajar yang mungkin pelajar baharu ataupun pelajar yang semasa dia memohon ni pinjaman tajaan dia belum masuk. Okey, tujuannya adalah kita pelajar boleh mohon untuk bayar yuran pengajian dan sara hidupnya lah. Okey, bila pelajar mohon nanti apabila tajaan macam PTPTN dah masuk ke akaun pelajar, nanti pihak universiti akan potong semulalah pinjaman ini, dan pinjaman ini kita berikan maksimumnya 1,000. Okay, jumlah 1,000 ni pelajar boleh mohon dan pelajar tak perlu bayar dia punya interest lah. Maknanya bila pelajar mohon 1,000, so dipulangkan pun dengan kadar sebanyak RM1,000. So tabung pinjaman pelajar ni kita buka juga kepada international student lah. Untuk pelajar antarabangsa pun boleh mohon. Yang penting pelajar itu adalah pelajar yang aktif. Okay. Okey, yang ini saya nak minta semua pelajar beri perhatian. Sebab biasanya pelajar dia masih tak faham sekiranya pelajar UTHM sebenarnya kita telah memberikan satu produk kebajikan yang berkaitan sekiranya pelajar tu membuat rawatan di hospital kerajaan. Okey, ada satu aplikasi yang kita seperti di paparan tu lah, elegant.uthm.edu.my. So pelajar boleh masukkan maklumat pelajar kat situ. So nanti kita akan luluskanlah sekiranya pelajar contohnya mengalami kemalangan. Okay, macam pelajar yang baharu ni pun sekiranya dalam tempoh berada di kediaman tiba-tiba mengalami kemalangan ataupun perlu untuk mendapatkan rawatan di hospital, boleh terus mohon melalui sistem ini. Kerana kita akan luluskan dan pelajar boleh bawa surat pengesahan hospital ni lah yang kita panggil sebagai surat jaminan hospital. So boleh bawa surat ni ke hospital. So sekiranya pelajar warded, so insyaAllah lah pelajar layak untuk mendapat rawatan dan ditempatkan di ward 2. Maknanya pelajar tunjukkan saja surat pengesahan ni, insyaAllah maknanya universiti akan tanggunglah segala kos rawatan, dan kalau warded kita akan tanggung sekali lah. Ya. Okey, untuk produk kebajikan yang ketiga ini adalah hairat kematian. Okey, kalau pelajar boleh semak semula lah, mungkin dalam list pembayaran kepada universiti, kita ada yuran-yuran yang kita kenakanlah kepada pelajar, antaranya yuran hairat. Okay, untuk yuran hairat ni, pelajar akan membayar RM10 satu semester. Okay, untuk setahun RM20. Daripada jumlah RM2 ni kita akan simpankan untuk hairat kematian. Okay, dan RM18
dalam tempoh setahun tu kita akan carumkan wang yang telah dibayar kepada pelajar dalam insurans berkelompok pelajar. Yang itu pun ada dalam produk kebajikan. So nanti saya akan terangkan jugalah untuk slide yang seterusnya. Okey, hairat kematian ini adalah kepada pelajar, pelajar yang meninggal dunia. So nanti pihak universiti daripada bahagian kebajikan dan kesejahteraan pelajar, kami akan membawa wang tunai sebanyak RM1,000 dibawakan kepada waris sebagai wang hairat kematian. Dan juga pelajar yang meninggal ibu bapa, pelajar pun boleh menuntut sebanyak RM100 kepada pihak hal ehwal pelajar pejabat ehwal pelajar. Nanti pihak universiti akan sediakan jumlah yang ditetapkan itu untuk pelajar memohon. Yang ini untuk ibu bapa. Bagi kematian keluarga juga, kita sekiranya pelajar itu mempunyai adik-beradik di universiti. Oleh kerana yuran hairat ni dia berasingan. Maknanya kalau abang kita ataupun adik kita telah membayar yuran hairat, maknanya sekiranya kematian keluarga ayah ke, dia layak memohon untuk dua hairat kematian. Okey, saya serahkan pada Cik Nurul Ain untuk soalan kuis. Baiklah Puan, terima kasih atas perkongsian berkenaan produk kebajikan itu tadi. Suka saya selitkan jika anda tidak mahu terlepas tentang produk kebajikan yang ditawarkan oleh pihak UTHM, anda boleh mengikuti laman sosial HEP itu sendiri, iaitu Facebook PHEP UTHM dan juga Instagram HEP UTHM. Jadi baik, kita akan ada sesi kuis kepada pelajar dan berita gembira buat kepada pelajar yang dapat menjawab, anda boleh menuntut hadiah tersebut di Pejabat Hal Ehwal Pelajar sebaik saja anda mendaftar di UTHM. Baik, saya akan bacakan soalan kuis yang pertama kita yang berbunyi, sekiranya pelajar memerlukan rawatan di hospital, apakah produk kebajikan yang perlu dimohon untuk membawa dokumen ke hospital semasa membuat rawatan atau dimasukkan ke hospital? Jangan lupa kepada pelajar yang ingin menjawab, sila letakkan nama, nombor matrik dan nombor telefon anda di ruangan komen. Ingat, siapa cepat dia dapat. Baik Puan, boleh kita pergi ke soalan yang kedua? Boleh. Untuk soalan kedua, kalau tadi kita dah dengar tentang produk kebajikan, bagaimana pula dari segi bantuan yang ditawarkan oleh pihak UTHM? Mungkin Puan boleh cerita serba sedikit berkenaan bantuan yang ditawarkan di UTHM kepada mahasiswa-mahasiswi yang memerlukan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya harap pelajar yang telah fokus tadi boleh menjawab secara cepat dan tepat sebab ada hadiah istimewa yang disediakan nanti. Okey, untuk bantuan-bantuan yang kita berikan kepada pelajar, kita sentiasa memastikan pelajar kita tidak tertinggal ataupun pelajar-pelajar UTHM ni perlukan bantuan. Kita akan sentiasa pastikan semua pelajar akan diberi bantuan dan pelajar akan boleh memohon. Okey, kita ada produk-produk yang disediakan ni adalah untuk bantuan-bantuan yang kita boleh berikan kepada pelajar. So tolong fokus Untuk produk kebajikan yang keempat iaitu Dana Ehsan. Okey, Dana Ehsan ni adalah satu produk kebajikan yang berbentuk bantuan kepada pelajar seperti yang dinyatakan iaitu sara hidup. Sekiranya ada pelajar perlukan mungkin untuk bantuan makanan, so daripada bantuan sara hidup ni pelajar boleh dapatkan bantuan lah. Ada sekiranya pelajar mengalami bencana alam, bencana alam seperti rumah kebakaran, bencana banjir, bencana banjir yang kita telah alami baru-baru ni,
dan juga sekiranya berlaku kecurian. Kita ada bantuan bencana alam yang kita sediakan kepada pelajar. So pelajar boleh memohon kepada pejabat hal pelajar lah. Ada juga bantuan yuran pengajian. Biasanya yuran pengajian ni bagi pelajar yang ada masalah. Kadang-kadang bila pelajar tu dia telah masuk pada tahun berikutnya, mungkin masa tu PTPTN dia, penaja dia menahan disebabkan ada masalah pointer dia, dan yang jawatankuasa apa-apa daripada segi permohonan bantuan-bantuan ini seperti dana ihsan, pelajar kelulusannya tertakluk kepada jawatankuasa yang bersidang. Ada juga kes-kes khas. Kalau kes-kes khas ni biasanya kita akan rujuk bagi kelulusan pejabat TNC HEPA. Dan derma siswa lah. Dan derma siswa ni biasanya kita akan iklankan, so pelajar perlu memohon. Keutamaannya bagi pelajar-pelajar yang belum ada penaja lagi, belum sempat nak memohon penaja. Jadi derma siswa sebanyak RM500 ni kita akan berikan kepada pelajar secara one off. RM500 permohonan tu kita secara one off lah, bukan setiap semester dia dapat. Bagi kelayakan bagi bantuan ni biasanya mestilah pelajar tu aktif. Pelajar aktif, dia pelajar diploma, sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah juga boleh memohon bagi bantuan dana ihsan ni. Dan kategorinya kita akan berikan keutamaan kepada B40. Mungkin semua dah maklum kot, sebab saya slide kali ni saya tak paparkan maklumat B40. Saya rasa sebab semua orang dah tahu. Biasanya untuk B40 pendapatan seisi rumah mestilah 4,850 ke bawah. M40 juga dipertimbangkan, tetapi mestilah M40 yang mempunyai tanggungan yang ramai. Apa-apa pun nanti tertakluk kepada keputusan jawatankuasa dana ihsan yang dipengerusikan oleh pengarah HEP. Ini adalah takwim yang disediakanlah bagi tahun 2023. Januari pun telah berlalu, kita telah adakan mesyuarat jawatankuasa dana ihsan, dan nanti untuk akan datang kita akan iklankan. Itulah seperti moderator kita Cik Nurul Ain bagi tahu. Saya harap selepas ni semua pelajar akan rajin-rajin lah tengok FB HEP, IG HEP, sebab maklumat-maklumat, bantuan-bantuan kita akan sentiasa paparkan yang terkini untuk pelajar memohon. Maklumat-maklumat berkaitan dengan penajaan, iklan-iklan penaja pun kita akan blast dalam FB HEP. Jadi saya harap pelajar kena sentiasa rajin dan like terus FB HEP untuk dapatkan maklumat-maklumat yang terkini. Dalam tempoh setahun kita telah adakan takwim untuk setahun tu 4 kali mesyuarat. So biasanya kita akan bersidang untuk pastikan pelajar-pelajar ni mendapat bantuan-bantuan yang disediakan itu. Ini adalah contoh yang mana kita keluarkan iklan untuk bantuan bencana baru-baru ni lah. Bantuan bencana banjir lah. Untuk makluman, dalam iklan yang kita nyatakan tu, memang kita perlu lampiran dokumen sokongan seperti gambar bukti kejadian, iaitu gambar kawasan rumah yang banjir, salinan laporan polis. Sebab maklumat-maklumat seperti ini kita perlukan kerana untuk kelulusan jawatankuasa dana ihsan, apabila kita bentangkan dalam mesyuarat, bukti-bukti ini merupakan bukti yang dirujuk. Dan juga kita perlukan maklumat-maklumat ini untuk kita jadikan sekiranya auditors menyemak semula, itu adalah sebagai bukti menunjukkan bahawa memang pelajar mengalami bencana yang dimohon. Biasanya kita akan paparkan QR code, so pelajar perlu scan dan isilah Google Form yang telah disediakan. Ini adalah produk
yang kelima, saya rasa setiap semester memang produk ni adalah produk yang kebajikan yang paling popular lah. Okay. Untuk makluman, Sabil Al-Hikmah ni biasanya yang kita sediakan adalah bantuan makanan tengah hari. Okay. Untuk Sabil Al-Hikmah ni kita bekerjasama dengan Majlis Perwakilan Pelajar. So iklan akan dikeluarkan. So pelajar boleh memohon dan nanti ada tapisan-tapisan dia lah dan akan diinterview. Sebab bagi Sabil Al-Hikmah kita ada kuota-kuota dia lah. Kalau di Induk kita hanya memilih 150 orang pelajar dan di Paguh 50 orang sahaja yang benar-benar layak sahaja yang akan terima, sebab pelajar akan dapat bantuan makanan tengah hari ni sepanjang tempoh semester tu. Kalau semester tu 3 bulan lah pelajar akan dapat bantuan makanan. Maknanya pelajar hanya perlu pergi ke kafeteria telah kita lantik. So nanti pelajar boleh pergi ke situ dan ambil makanan lah. Untuk makluman bagi Sabil Al-Hikmah ni, kalau ditanya saya lah, okay, dana dia ataupun sumber kewangannya adalah daripada potongan gaji staf. Kami staf UTHM pun prihatin dengan pelajar-pelajar yang belajar di universiti ini. So kami memang setiap bulan ataupun mungkin setiap tahun kita akan keluarkan iklan lah kepada staf yang ingin membuat potongan gaji untuk berikan bantuan kepada pelajar melalui Sabil Al-Hikmah. Mungkin nama Sabil Al-Hikmah ni dia adalah nama macam Arab sikit kan, Sabil, berjuang macam tu kan. Okey, berjuang, berperang. Tapi untuk makluman, Sabil Al-Hikmah ni bukan kita tawarkan kepada pelajar Muslim saja. Dan pelajar non-Muslim sahaja, pelajar non-Muslim pun boleh memohon Sabil Al-Hikmah ni, dan biasanya memang ramai jugalah pelajar non-Muslim. Sebab tu bila kita mohon untuk potongan gaji tu, kita bukan kita buka kepada semua. Dan juga sebenarnya Sabil Al-Hikmah ni bukan sumbernya daripada staf universiti. Tapi kita ada dermawan. Dermawan ni dia nak minta kita rahsiakan lah nama dia, dan dia akan bantu. So maknanya pihak dermawan ni dia akan bayar terus pada pihak kafeteria yang kita lantik tu lah bagi tempoh yang dinyatakan. So kita pun ingin mewar-warkan kepada pihak luar yang berminat untuk memberi bantuan ini agar kita dapat salurkan kepada pelajar yang layak. Sebab untuk Sabil Al-Hikmah ni kita pun membuka bukan hanya di dalam tetapi di luar, untuk kita adakan juga bersama dengan kita punya rakan-rakan strategik lah. Okay. Buat masa ni untuk Sabil Al-Hikmah ni kita hanya buka untuk makan tengah hari saja. Tetapi skop dalam Sabil Al-Hikmah ni ada juga berkaitan dengan kewangan, keusahawanan dan pembangunan diri. Tapi kita fokus pada makan tengah hari je lah. Ini yang baru-baru kita buat program launching untuk Sabil Al-Hikmah. Ni gambar, ni yang sorry. Okay. Untuk program soft launching ni yang bahagian Net Chancellor kita sendirilah yang turun dan menyampaikan bantuan lah kepada pelajar. Okey, yang ni saya rasa bila sebut rahmah semua orang dah tahu dah kan. Dia dah, kerajaan kita dah mewar-warkan berkaitan dengan menu rahmah yang berada di luar. Di dalam kampus juga kita ada sediakan menu rahmah ni, yang mana pelajar yang ingin menikmati menu rahmah dia boleh pergilah ke kafeteria di sekitar kampus, dan biasanya harganya memang sangat berpatutan lah. InsyaAllah Parit Raja ni makan menu dia sedap. Jadi bila pelajar baru besok masuk, dia akan boleh rasalah menu-menu yang berada di Parit Raja ni. Okay, untuk menu ramah ni, kafe-kafeteria yang terlibat adalah di KKTF, maknanya college, di kolej-kolej kediaman, kafeteria yang berada di Pejabat Hal Pelajar, kafeteria yang berada di Akid lah. Nanti bila semua dah masuk ke universiti, pelajar akan explore lah. Mungkin daripada slot-slot sebelum ni ada
telah ditayangkan berkaitan dengan universiti. Bila berada di universiti besok, so pelajar boleh pergi ke kafe-kafe ni untuk dapatkan menu-menu yang ditawarkan. Okey, saya serahkan pada Cik Nurul Ain untuk kuis seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Suhaila atas penerangan tentang bantuan yang ditawarkan oleh pihak HEP sendiri. Baiklah, kita pergi ke soalan kuis yang kedua, iaitu yang mengalami musibah bencana banjir tertakluk kepada kelulusan jawatan kuasa layak memohon sebanyak RM300 bagi bantuan bencana. Namakan produk kebajikan yang menyediakan bantuan yang dinyatakan. Jadi, lagi sekali saya mengingatkan kepada pelajar yang ingin menjawab, sila letakkan nama, nombor matrik dan nombor telefon anda di ruangan komen. Baik Puan dah bersedia untuk soalan ketiga kita? Boleh, teruskan. Jadi soalannya berbunyi, mungkin pelajar di luar sana tertanya-tanya, selain bantuan yang Puan sebutkan tadi, adakah bantuan lain seperti bantuan zakat dan bagaimanakah proses untuk memohon bantuan ini? Dipersilakan Puan. Okay, baik, terima kasih. Okey, memang tepatlah soalannya tu kena pada slide yang saya tayangkan. Okey, untuk zakat, setiap semester Pusat Islam akan mengeluarkan iklan. Okey, iklan ni kita tawarkan kepada pelajar untuk permohonan bagi bantuan-bantuan yang dinyatakan seperti di paparan yang di paparan itulah. Okay. Untuk makluman, apabila kita sebut zakat ni, kita akan beri bantuan kepada pelajar asnaf. Untuk makluman, asnaf ni maksudnya adalah pelajar yang layak menerima zakat. Okay. Di universiti ni kita ada 4 asnaf yang berkelayakan, iaitu asnaf fisabilillah, asnaf garim, asnaf fakir dan asnaf miskin. Okey, bagi zakat, zakat ni kita memang hanya berikan kepada pelajar muslim sahaja. Okey, mungkin pelajar non-muslim tanyalah sebenarnya apa bantuan yang pelajar non-muslim boleh dapat. Okay, untuk makluman, yang untuk dana ihsan tadi, pelajar non-muslim boleh mohon, untuk sabil pun pelajar non-muslim boleh mohon. Tapi zakat ni memang hanya kepada pelajar muslim sajalah. Okey, jenis bantuan yang diberikan melalui zakat ni adalah yuran pengajian dan sari hidup. Ia pun tertakluk kepada kategori asnaf itulah. Sebab kalau kiranya pelajar berada di asnaf fi sabilillah, kalau sari hidup dia ada kadar-kadar yang telah ditetapkan. Okay, bagi zakat ni juga, untuk makluman semua, zakat kita ni pun kita semua staf UTHM yang beragama Islam, kita ada buat potongan zakat setiap bulan. Okay. Daripada zakat ni, pihak MAIS, Majlis Agama Islam Negeri Johor, akan berikan sebahagian dana yang dipanggil sebagai dana amil. Okay, daripada dana amil ni kita akan masukkan dalam tabung zakat, dan bantuan-bantuan yang kita berikan ni daripada tabung zakat pelajar. Jadi kita pastikan bahawa pelajar-pelajar yang betul-betul dalam kategori asnaf yang berkelayakan itu akan mendapat bantuan. Jadi kita pastikan tak ada pelajar yang tertinggal lah. Okay. Untuk bantuan ini biasanya setiap semester pelajar akan diberikan iklan lah. Okay. Ini iklan yang terbaru. Saya harap pelajar boleh baca betul-betul iklan tawaran yang disediakan ni. Okay. Permohonan bantuan zakat pelajar. Yang itu ada 2 kategori bantuan lah, zakat sari diri dan yuran pengajian. So pelajar boleh imbas borang permohonan melalui QR code yang disediakan. So telah dibuka untuk permohonan dan akan ditutup pada 31 Mei nanti. So cepat-cepat mohon. Kalau boleh pelajar mohon seberapa segera, dan nanti pihak Pusat Islam akan memanggil pelajar untuk interview. Mungkin kalau kaedah sekarang ni dia akan interview secara online lah. Okay, kalau pelajar yang berada di rumah. Okey, mungkin pelajar diingat tak tadi saya cerita pasal yuran hairat yang pelajar bayar daripada RM20, RM2 tu kita masuk dalam hairat, dan
RM18 ni kita carumkan kepada insurans berkelompok pelajar. Okay, untuk insurans berkelompok pelajar ni setiap pelajar universiti kita akan carumkan setiap tahun. Okay, kenapa kita perlu carumkan insurans kelompok pelajar ini adalah kerana pelajar kita tak tahu bila masa mungkin kita ditimpa musibah. Jadi perlunya insurans ni adalah untuk kita dapatkan tuntutan nanti, terutamanya pelajar-pelajar yang akan mengalami musibah-musibah lah. Jadi dalam jenis bantuan tu kita ada maklumkan di situ kalau kematian disebabkan penyakit, maknanya yang ini waris lah. Kalau pelajar meninggal, so waris kita akan bantu tuntutkan sebanyak 12,000, termasuk elon pengkebumian lah 1,500. Ada juga manfaat ataupun bantuan lain tu seperti kalau kematian kemalangan, hilang upaya, perbelanjaan berkaitan dengan sekiranya pelajar warded di hospital disebabkan kemalangan. So pelajar sebenarnya boleh tuntut di hospital untuk satu malam sebanyak RM50. Okay, begitu juga sekiranya tiba-tiba pelajar mungkin belum masuk kampus ni kan, kena denggi. Jadi kita hanya perlukan maklumat seperti dokumen perubatan daripada doktor mengesahkan memang pelajar dikenakan sakit denggi tu, disebabkan denggi. So nanti boleh tuntut di universiti untuk pejabat kami uruskan berkaitan dengan tuntutan kepada pihak insurans. Okay, begitu juga dengan sekiranya pelajar kemalangan dan tiba-tiba pelajar menggunakan khidmat ambulans luar. So pihak universiti boleh menuntut dengan pihak universiti, tetapi mestilah ada dokumen-dokumen lengkap. Okey, ini adalah contoh-contoh yang mana pihak kami ziarah mangsa lah pelajar. Sekiranya contohnya lah di tengah tu, bila saja pelajar universiti meninggal dunia, kita akan beri pemakluman lah kepada semua warga universiti berkaitan dengan maklumat pelajar meninggal. Dan juga gambar-gambar yang dipaparkan tu adalah gambar-gambar kita melawat waris, ya. Saya minum sekejap. Okey, seterusnya kita pergi ke produk yang ke-9, iaitu Food Bank Siswa. Okey. Saya rasa semua pun dah familiar dengan nama Food Bank Siswa ni, iaitu bantuan makanan kering yang kita berikan pada pelajar. So kita pun di universiti ada juga bantuan ni, dan biasanya kita di universiti ni kita ada satu pantry lah, okay? Food pantry yang berdekatan di pejabat pelajar. Kita akan simpan bantuan-bantuan diberikan pada universiti seperti makanan-makanan kering ni. Di dalam pantry itulah sekiranya ada bantuan yang perlu kita berikan kepada pelajar, so kita akan ambil daripada food pantry itu untuk kita serahkan pada pelajar. So biasanya food bank ni kita akan serahkan kepada kolej-kolej kediaman, ataupun sekiranya kita dapat maklumat lah pelajar tu pelajar yang perlukan bantuan, boleh pergi ke pejabat awal pelajar untuk kami berikan apa yang perlu pelajar dapatkan lah daripada food bank siswa ni. Okey, ini adalah gambar yang baru-baru ni lah. Bantuan food bank kepada pelajar yang terkesan akibat banjir lah. Mungkin boleh nampak kat situ gambar macam mana tim kami lah pergi ke kolej kediaman. Masa tu pelajar-pelajar berada di satu kolej kediaman, apa namanya, Bistari Hostel. Okay, itu merupakan kediaman pelajar-pelajar di luar kampus. Jadi pelajar ni terkandas dalam kolej tu lah, dalam hostel tu. Jadi bantuan tu diberikan dengan kaedah apa namanya,
jengkeruk tu lah kan. Okay. Kita masukkan bantuan-bantuan food bank tu untuk kita sampaikan kepada pelajar lah. Okay. Dan lain-lain juga untuk bantuan ni, gambar di tengah tu adalah gambar di Kolej Kediaman Perwira, yang mana Kolej Kediaman Perwira sekarang ni telah dijadikan sebagai pusat pembinaan sementara lah di Parit Raja ni. Okey, ni adalah skim pelajar bekerja sambilan lah. Maknanya skim pelajar bekerja ni saya rasa mungkin pelajar tak tahulah adanya kami sediakan skim pelajar bekerja ni. Sebab mungkin pelajar fikir bila dia masuk universiti dia akan belajar saja. Tapi sebenarnya pihak universiti menyediakan skim pelajar bekerja ni kepada pelajar untuk pelajar selain pada dia dapat pengalaman bekerja sebelum dia bekerja di luar nanti, dia pun dapat upah lah yang kita panggil sebagai upah bayaran dia bekerja sambilan tu. Okey, untuk makluman, bagi 1 jam sekiranya pelajar bekerja dengan pusat tanggungjawab seperti di Pejabat Awal Pelajar, kami ada seorang pelajar yang kita ambil dalam skim pelajar bekerja ni. So pelajar kita akan bayar upah sebanyak RM10. So dalam tempoh seminggu tidak lebih 20 jam lah, dan sebulan tidak lebih daripada 80 jam. So kalau kita kira-kira RM10 sebulan, pelajar boleh dapat dalam RM800 lah. Jadi skim pelajar bekerja ni sebenarnya terdahulu harga upahnya tidaklah, maknanya RM5 separuh. Tetapi apabila kita telah kemas kini dan kita nak pastikan bahawa pelajar-pelajar kita ni dapat upah yang setimpal, so satu Ketah Kerja telah dibawa ke Jawatankuasa Lembaga Pengarah Universiti untuk diluluskan dan telah dinaikkan kadarnya lah. Okay. Jadi pelajar-pelajar yang biasanya lah dia kena mohon, okay. Nanti Pejabat Awal Pelajar akan tapis permohonan pelajar ni dan kita beri keutamaan pada pelajar-pelajar yang di bawah B40. Okay. Okay, saya serahkan pada ni Cik Nurain. Baiklah. Tadi kita sudah dengar perkongsian bersama Puan Saila berkenaan dengan bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh HEP sendiri seperti Menu Rahmah, Food Bank Siswa dan skim bekerja sambilan. Agak menarik saya dengar. Oleh itu, kita pergi ke soalan kuis yang ketiga yang berbunyi, semua pelajar UTHM dilindungi dengan insurans berkelompok pelajar yang dicarum melalui bayaran yuran khairat. Sebutkan satu manfaat yang pelajar akan terima sekiranya pelajar dilanda musibah di sepanjang tempoh pengajian pelajar. Jadi, kepada sesiapa yang masih tidak berkesempatan untuk menjawab soalan kuis yang kedua tadi, anda boleh mengambil kesempatan ini untuk menjawab soalan kuis kita yang terakhir. Jadi, baiklah Puan, saya rasa kita sudah ada pemenang bagi 3 soalan kuis yang kita paparkan tadi. Jadi Puan, saya teruskan soalan seterusnya. Seperti yang kita tahu, pelajar yang ingin memohon penajaan atau beasiswa, pihak penaja akan meminta surat pengesahan dari IPTA ataupun IPTS. Jadi mungkin Puan boleh ceritakan sedikit prosedur untuk mendapatkan surat pengesahan untuk permohonan penajaan atau beasiswa itu sendiri. Dipersilakan Puan. Okey, untuk yang pengesahan, saya pergi ke sini ya. Sorry. Bagi pengesahan ini penting saya minta pelajar semua beri perhatian, terutamanya yang berada di rumah. Bagi pengesahan penajaan, apabila pelajar mendapat surat ataupun daripada penaja, so biasanya penaja perlukan maklumat surat tawaran dan pengesahan pelajar. Untuk pelajar, kita nak pastikanlah memang pelajar tu dia dah mendaftar di universiti ni. Jadi pelajar, borang yang telah disediakan tu, pelajar bolehlah email kepada bahagian penajaan dan pengurusan sistem di unit penajaan pelajar. Email borang, sebab saya rasa bila dalam keadaan online ni, pihak penaja pun dia benarkanlah
untuk pelajar secara scan email kepada pihak kami. Jadi di dalam paparan tindakan pelajar tu boleh email kepada email zamir@uthm.edu.my dan sisikan kepada ikram@uthm.edu.my. So maklumat yang diperlukan nama dan nombor matrik dan juga borang sebab borang tu biasanya penaja dia dah ada satu borang yang dah disediakan. So nanti borang tu perlukan tanda tangan di pihak kami. Jadi diharapkan pelajar boleh isikan dulu maklumat yang penting-penting dan nanti pihak kami akan semak dan akan kembalikan semulalah borang yang diperlukan oleh penaja untuk tindakan pelajar hantar kepada penaja. Okay. Okay, untuk produk kebajikan seterusnya, saya nak terus pergi ke produk pelandadanan peranti. Bagi permohonan peranti ni kita dah buka. Okay, jadi semua pelajar boleh mohon mulai semalam. Semalam kita dah buka, jadi boleh imbas QR code di link permohonan dan boleh isi cepat-cepat untuk pelajar mohon untuk makluman peranti ataupun sebenarnya komputer riba. Okay, komputer riba ni kita akan sediakan sebanyak 100 unit sahaja. Jadi kita nak minta pelajar cepat-cepat mohon, jangan ada yang tertinggal lah. Untuk makluman bagi bantuan peranti ataupun komputer riba ni sebenarnya kita dah sediakan sejak daripada PKP lagi lah tahun 2021. Dan ramai pelajar pun yang telah terima komputer riba ni telah mendapat manfaat. Okay, jadi lebih baik sekiranya pelajar hendak memohon kena isi pada link yang disediakan. Okay, kita buka untuk permohonan peranti ni mulai 19 hingga 30 Mac. Jadi dah tak banyak masa lagi untuk pelajar mohon sebab kita dah ada proses jadual kerja lah. Okay. Untuk yang pertama sekali kita buka untuk pelajar mohon melalui Google Form dan kita seterusnya tapisan borang untuk jadual permohonan kedua dan pada bulan April juga kita akan senarai pendekkan. So pelajar-pelajar yang berjaya ditapis kita akan adakan interview untuk permohonan peranti ni dan pelajar-pelajar yang telah berjaya kita akan maklumkan pada Mei ni nantilah. InsyaAllah sekiranya semua berjalan dengan lancar, pelajar-pelajar akan menerima komputer riba pada bulan Mei nanti. Okay, ini adalah contoh-contoh apa yang mana yang berbahagian Naib Chancellor, bagi timbalan Naib Chancellor sampaikan komputer riba kepada pelajar. Okay, pelajar-pelajar yang layak alhamdulillah lah akan menerima komputer dan diharap akan memberikan manfaat kepada pelajar bagi tujuan pembelajaran. Okay, untuk produk-produk kebajikan itu adalah produk kebajikan yang terakhir lah tadi. Jadi saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan apa yang perlu pelajar pastikan setiap semester. Pelajar perlu kemaskini maklumat, terutamanya maklumat-maklumat berkaitan dengan telefon, maklumat telefon pelajar, maklumat telefon, maklumat nombor telefon waris. Okay, maklumat pendapatan keluarga. Ini sangat penting. Kenapa saya bagi tahu penting? Sebab telah berlaku mengikut pengalaman saya sendiri apabila pelajar tak update data nombor telefon dia. Pelajar tu sendiri kemalangan dan telah meninggal dunia. Kami nak menghubungi waris, nombor waris pun dia tak update. Nombor dia memang kita dah tak boleh hubungi lah kan. Jadi apa yang kami lakukan masa tu kebetulan pelajar tu berada di Labis, Segamat, Johor. Jadi kami hubungi Balai Polis berdekatan. Dan nasib baiklah Balai Polis boleh berikan maklumat jenazah telah dibawa ke hospital Segamat masa tu. Dan nasib baik juga Balai Polis dapat hubungi keluarga.
Itu sebab pelajar tu adalah pelajar yang tinggal di segamat. Jadi maklumat dia bersekitar di situ. Sekiranya pelajar, misal katalah pelajar tu mengalami kemalangan di lokasi yang bukan berada untuk kita boleh akses maklumat family dia. Jadi itu masalahnya lah. Saya harap pelajar sentiasa update nombor telefon pelajar, nombor telefon waris, dan utamanya juga berkaitan dengan maklumat data pendapatan. Sebab data pendapatan ni penting. Sekiranya ada bantuan-bantuan yang disediakan, contohnya lah masa zaman PKP dulu, ramai pelajar-pelajar yang tak update berkaitan dengan data pendapatan keluarga. Jadi bila ada bantuan yang kita nak salurkan, kita lihat data pendapatan dia berada di T20. Tapi sedangkan masa tu ayah dia dah tidak bekerja. Jadi masa tu pendapatan dia dah dalam golongan B40. So pelajar akan terlepas lah bantuan-bantuan macam ni. So saya harap pelajar kena sentiasa lah update berkaitan dengan maklumat diri dan maklumat waris telefon tadi tu dan pendapatan keluarga. Okey, yang ini untuk makluman, biasanya pelajar dia sangat keliru untuk memohon PTJ mana untuk dapatkan pengesahan. Okay. Sekiranya pelajar adalah pelajar UTHM, dia perlukan maklumat pengesahan sebagai pelajar di UTHM. Dia perlulah memohon di Pejabat Kelulusan Akademik dan bukan di HCP, sebab kami selalu dapat permohonan pelajar untuk mengesahkan dia itu sebagai pelajar di UTHM. Okey, bagi permohonan untuk pembayaran yuran dan surat pengeluaran KWSP, pelajar tak perlu memohon di HCP. Pelajar kena mohon di Pejabat Bendahari. Okay, saya takut pelajar selalu keliru, selalu mohon kat HCP, tapi dia kena mohon kat Pejabat Bendahari. Okey, tadi saya dah terangkan berkaitan dengan permohonan untuk penajaan. Okey, bagi kebajikan dan kesihatan pelajar, sekiranya pelajar perlukan surat jaminan hospital, kita dah melalui sistem elegan tu tadi. Tapi yang ini pula adalah berkaitan dengan surat pengesahan perlindungan insurans latihan industri. Okay, untuk pelajar mungkin nanti tahun 3 nanti akan menjalani latihan industri, dia perlukan pengesahan daripada pejabat awal pelajar berkaitan dengan insurans. So yang itu perlu mohon dengan pihak pejabat awal pelajar lah. Okey, yang ini saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan berkaitan dengan bahagian dan siapa yang perlu dihubungi untuk pelajar mendapatkan maklumat. Okey, kalau di paparan tu ada 3 bahagian, iaitu bahagian penajaan dan pembangunan sistem. Yang ini kita biasanya pelajar akan mohon berkaitan dengan penajaan. Okey. Kat situ Dr. Ikram Shah bin Mota ada dipaparkan nombor untuk dihubungi dan email dia. Ada pembantu ni adalah Cik Muhammad Zamir Aizuddin bin Syamuddin. Nombor tu seperti di paparan. Okay, dan email dia. Untuk bahagian kebajikan dan kesihatan pelajar, saya sendiri dan bersama tim saya lah, ya, Cik Malik bin Syam, Cik Muhammad Muhaimin bin Abdul Aziz dan Daniel Iskandar bin Zainuddin merupakan pelajar skim bekerja di bawah bahagian kebajikan kesejahteraan pelajar. Yang kami selalu berikan dia tugas yang mencabar lah untuk bantu bahagian kami ni. Okay, dan di Pagoh, saya rasa ada pelajar Pagoh di sini kan. Okay, untuk bahagian pengurusan akademik dan awal pelajar di Pagoh, pegawai yang perlu dihubungi adalah Cik Muhammad Reza bin Abdul Fattah. Okay, nombor di situ pun ada dinyatakan nombor untuk dihubungi. Okey, ini pun tadi Cik Nurul Ain telah terangkan. Kalau sempat bolehlah savekan maklumat-maklumat ni di untuk Instagram HCP, laman web HCP, Facebook HCP. Untuk maklumat berkaitan dengan bantuan-bantuan yang kita boleh berikan ni, semua pelajar boleh akses melalui platform yang telah kita sediakan lah. Okay. Jadi kita tak naklah nanti pelajar kata kita tak maklum, pelajar tak ada maklumat kat mana dia nak minta mohon bantuan, ataupun pelajar tak ada maklumat kat mana dia perlu hubungi ataupun dia perlu rujuk.
Jadi kita dah paparkan maklumat-maklumat ni yang kita sediakan ni. Jadi kita harap pelajar akan tidak ketinggalan lah dalam apa jua. Kalau pelajar perlukan maklumat, pelajar boleh berhubung terus pada kami. Saya rasa dah selesai lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak universiti kerana telah memberi peluang untuk saya memberikan taklimat, dan saya berharap pelajar jangan segan-seganlah menghubungi kami seperti yang kita telah maklumkan tadi, dan kalau sekiranya pelajar rasa pelajar perlu berjumpa kami, mungkin ada masalah yang sangat yang secara kata orang tu mungkin ada pelajar perlu face to face dengan kami, boleh pergi ke pejabat higher pelajar. Kami sentiasa alu-alukan kehadiran pelajar semualah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Suhaila di atas kesudian menghadiri dan seterusnya berkongsi banyak informasi slot pada pagi ini. Semoga perkongsian tadi sedikit sebanyak dapat membantu mahasiswa UTHM yang baharu untuk mencari saluran yang tepat jika menghadapi sebarang permasalahan. Jadi kepada para pelajar diingatkan sekali lagi, jika terdapat sebarang persoalan maupun permasalahan, anda boleh mengikuti sendiri laman sosial media HEP iaitu Facebook PHEP UTHM dan juga Instagram HEP UTHM. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung slot ini. Diingatkan kepada para pelajar untuk scan QR kod kehadiran yang bakal dipaparkan pada akhir slot ini. Jangan lupa untuk kongsikan pengalaman anda semasa menjalani MHS dengan tag kami di laman rasmi Instagram MHS UTHM. Dan seterusnya, jangan lupa juga untuk meletakkan caption #MHS UTHM, #KamiHussein, #UTHM 30 years di posti anda. Baik, kepada semua pelajar, jangan ke mana-mana kerana sebentar saja lagi kita ada slot kedua kita yang saya kira agak penting kepada semua pelajar yang ingin melakukan pinjaman, iaitu slot PT-PTN oleh panel jemputan yang kedua kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih.
Okey, baiklah. Bertemu lagi kita dalam slot kedua kita iaitu slot yang diberi nama sebagai PTPTN. Untuk pengetahuan pelajar, slot kedua kita saya ditemani oleh panel jemputan kedua kita yang agak manis orangnya. Kalau tadi kita dah dengar latar belakang panel jemputan kita yang pertama, sudah pasti panel jemputan kedua kita ada latar belakang beliau yang tersendiri. Jadi, izinkan saya menceritakan sedikit latar belakang panel jemputan kedua kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang graduan lepasan jurusan ekonomi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya memperkenalkan Cik Siti Sahalina binti Muhammad Syamsuddin selaku Timbalan Pengurus Cawangan Batu Pahat. Apa khabar Cik? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi Cik, saya agak percaya di luar sana ramai pelajar tidak sabar untuk mendengar perkongsian dari pihak Cik sendiri berkenaan PTPTN. Jadi untuk pengetahuan pelajar semua, seperti yang kita tahu, PTPTN ini ditubuhkan pada 1 Julai 1997 di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 dan mula beroperasi pada 1 November 1997. Untuk makluman semua juga, fungsi PTPTN ini ada 3 fungsi iaitu sebagai pembiayaan pendidikan, sebagai simpanan pendidikan dan juga merupakan fungsi lain yang diamanahkan oleh undang-undang bertulis. Yang lebih menariknya lagi, PTPTN juga telah memberikan pinjaman sebanyak 150 IPTA yang telah melibatkan 10,660 program pengajian dan juga sebanyak 412 IPTS yang telah melibatkan 6,479 program pengajian. Itu serba sedikit pengenalan berkenaan PTPTN yang saya dapat ceritakan sebentar tadi. Jadi, baik kepada pelajar, kita ada sedikit paparan video berkenaan PTPTN. Mari kita saksikan. Hai semua, tahu tak cara nak buat permohonan pinjaman PTPTN? Mudah je, permohonan boleh dibuat melalui portal rasmi PTPTN. Untuk semakkan jadual permohonan pinjaman bagi IPTA dan IPTS, anda boleh merujuk jadual permohonan pinjaman di www.ptptn.gov.my. Syarat-syarat untuk memohon pinjaman PTPTN mudah sangat. Warga negara Malaysia, berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh memohon. Pastikan anda mendapat tawaran ke IPTA atau IPTS dan Politeknik dengan syarat kelayakan masuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Kursus yang diikuti di IPTA atau IPTS dan juga Politeknik mestilah yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan yang berdaftar dengan PTPTN tau. Bagi pelajar-pelajar IPTS, kursus yang diikuti mestilah mendapat sijil perakuan akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan masih dalam tempoh sah laku semasa tarikh memohon. Bagi pelajar yang mempunyai kelayakan berbeza, pengesahan perlu diperolehi daripada jabatan atau agensi yang berkenaan dan pastikan bagi tempoh pengajian hendaklah tidak kurang dari 1 tahun dan tiada penaja lain. Akhir sekali, pastikan anda ada akaun SSPN tau. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita telah menyaksikan paparan video berkenaan dengan PTPTN. Jadi baik Cik, adakah Cik sudah bersedia dengan soalan pertama kita? Sudah. Okey, soalan pertama saya berkenaan slot kedua kita pada pagi ini iaitu pada sesi Mac 2022-2023 pada kali ini pastinya
tersendiri, para pelajar UTHM tertanya bilakah permohonan PTPTN ini akan dibuka. Dan Cik, seperti yang kita tahu, PTPTN ini mempunyai 2 kelompok tarikh permohonan yang berbeza. Mungkin Cik boleh terangkan kepada pelajar baharu kita ini apakah sebenarnya perbezaan 2 kelompok ini. Silakan Cik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar kerana telah terpilih menjadi seorang mahasiswa di Universiti Tun Hussein On Malaysia bagi sesi kemasukan Mac 2022-2023. Okey, sebelum saya menjawab soalan daripada saudari moderator sebentar tadi, saya akan menerangkan terlebih dahulu berkaitan pinjaman PTPTN di mana syarat kelayakan untuk membuat permohonan pinjaman PTPTN, pelajar mestilah warga negara Malaysia yang berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh memohon, telah mendapat tawaran ke mana-mana IPT sama ada IPTA, IPTS, Politeknik dengan memenuhi syarat kelayakan masuk yang telah ditetapkan oleh KPT dan juga Agensi Kelayakan Malaysia, di mana kursus yang diikuti oleh pelajar juga mestilah telah berdaftar dengan PTPTN. Okey, seterusnya bagi pelajar yang mempunyai kelayakan berbeza, pengesahan perlu diperolehi daripada jabatan atau agensi sebagaimana dinyatakan di atas. Okey, pelajar bebas membuat permohonan pinjaman PTPTN pada mana-mana semester, tetapi pelajar harus memastikan bahawa baki tempoh pengajian semasa membuat permohonan mestilah tidak kurang daripada 1 tahun. Dan akhir sekali, untuk membuat permohonan pinjaman PTPTN, pelajar tersebut mestilah telah membuka akaun SSPN sama ada SSPN Prime ataupun SSPN Plus. Pelajar perlulah tanya semula kepada ibu bapa adakah pelajar tersebut telah dibuka akaun SSPN ataupun belum. Sekiranya belum, pelajar perlu membuka akaun SSPN sama ada datang ke kaunter PTPTN ataupun pelajar boleh membuat pembukaan akaun di laman web PTPTN iaitu www.ptptn.gov.my. Okey. Ini merupakan kaedah permohonan bagi pelajar untuk membuat permohonan pinjaman PTPTN di mana pelajar tidak perlu datang ke kaunter PTPTN, tetapi pelajar perlu membuat permohonan pinjaman secara dalam talian melalui portal PTPTN. Tetapi sebelum permohonan dibuat, pelajar perlu memastikan bahawa pelajar telah menerima tawaran kemasukan ke IPT, mempunyai akaun simpan iaitu sama ada SSPN Prime ataupun SSPN Plus, telah membuka akaun bank yang ditetapkan oleh IPT. Contohnya UTHM masih lagi menggunakan akaun bank muamalat. Dan akhir sekali, pelajar perlulah membuat semakan jadual permohonan dan jadual pembayaran melalui portal PTPTN. Untuk permohonan pinjaman juga, pelajar mestilah membeli nombor PIN pinjaman PTPTN yang boleh dibeli di mana-mana kaunter BSN ataupun boleh membuat pembelian secara dalam talian yang berharga RM5. Bagi pembelian ID permohonan melalui portal PTPTN, pastikan proses pembayaran dilakukan sehingga selesai di mana pelajar perlu pastikan cetak resit berjaya dicetak untuk mengelakkan sebarang masalah yang akan berlaku semasa permohonan dibuat. Okey, berbalik semula kepada soalan saudari moderator sebentar tadi, apakah perbezaan antara kelompok 1 dan kelompok 2 bagi permohonan pinjaman PTPTN? Untuk pelajar UTHM, pihak PTPTN membuka 2 kelompok bagi 1 semester. Di mana seperti yang kita lihat di paparan, semester 1 iaitu kelompok 1, tempoh permohonan dibuka sepanjang bulan Februari iaitu 1 hingga 28 Februari, di mana tarikh tutup permohonan adalah pada hari terakhir bulan Februari iaitu 28 Februari. Proses permohonan pula mengambil masa selama 6 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan, di mana semakan kelulusan boleh
disemak mulai 7 Mac 2023. Sekiranya pelajar terlepas tarikh ataupun tak sempat untuk buka akaun bank yang telah ditetapkan oleh IPT ataupun tak sempat nak beli nombor PIN online, pelajar boleh membuat permohonan pada kelompok seterusnya iaitu kelompok 2 sepanjang bulan Mac 2023, di mana tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mac 2023 dan tempoh kelulusan mengambil masa selama 6 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan. Okey, sekiranya pelajar tak sempat untuk membuat permohonan pada kelompok 1 atau pada kelompok 2, maka permohonan hanya boleh dibuat pada semester berikutnya iaitu di semester 2 pada kelompok 1 sepanjang bulan September dan kelompok 2 pada sepanjang bulan Oktober. Proses dan tarikh tutup permohonan adalah sama sahaja seperti di semester 1. Oleh itu, untuk pelajar UTHM, permohonan dibuka pada bulan Februari, Mac, September dan juga Oktober bagi tempoh 1 tahun. Seterusnya saya akan pas kepada saudari moderator. Baik Cik, kita telah pun bercerita mengenai dua kelompok permohonan yang berbeza di mana perbezaannya adalah dari segi tarikh penerimaan duit PTPTN itu sendiri. Jadi Cik, selalunya apakah tindakan yang perlu pelajar lakukan selepas sahaja melakukan permohonan ataupun permohonan telah diluluskan? Silakan Cik. Okey, sekiranya permohonan telah dibuat ataupun telah diluluskan, maka pemohon boleh menyemak keputusan pinjaman PTPTN di laman web pinjaman online bermula selepas 6 hari dari tarikh proses permohonan. Seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, proses permohonan kelulusan mengambil masa 6 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan. Oleh itu, pelajar akan mendapat email daripada PTPTN berkenaan kelulusan permohonan pinjaman. Sekiranya pelajar tak dapat apa-apa makluman email, maka pelajar perlu daftar masuk semula ke website iOnline, di mana sekiranya pelajar diluluskan, maka pelajar perlulah mencetak dua salinan dokumen tawaran pinjaman. Pelajar perlulah mencetak dan melengkapkan dokumen tersebut, iaitu pelajar juga perlu menampal 2 stem hasil yang bernilai RM10 2 keping, seterusnya mendapatkan tanda tangan dan cop penjawat awam yang berjawatan tetap dan berjawatan tetap. Seterusnya pada bahagian cop tu mestilah mempunyai jawatan dan juga nombor IC yang lengkap. Okey, sekiranya dokumen tersebut telah lengkap, maka pelajar perlulah menghantar dokumen tersebut ke mana-mana cawangan PTPTN yang terdekat. Okey, tawaran pinjaman pula hanya sah dalam tempoh 14 hari dari tarikh kelulusan, di mana pelajar perlu melengkapkan dalam tempoh 14 hari dan perlu menghantar dokumen tersebut ke mana-mana cawangan pejabat PTPTN. Kelulusan tempoh pinjaman pula ditentukan mengikut semester semasa. Ini bermakna sekiranya pelajar membuat permohonan pada semester ketiga, maka pinjaman yang ditawarkan adalah untuk semester 3 dan semester berikutnya sahaja. Manakala untuk semester 1 dan 2, pinjaman tidak akan diberikan kepada pelajar. Oleh itu, tawaran pinjaman juga akan dibatalkan sekiranya berlaku sebarang kesilapan pada tarikh kelulusan tempoh pinjaman, berlaku perbezaan dalam nama pengajian ataupun nama program serta berlaku perbezaan nama IPT seperti di dalam surat tawaran kemasukan IPT, maka dokumen perjanjian tersebut akan dibatalkan apabila pelajar tersebut ingin menghantar ke mana-mana pejabat PTPTN. Saya akan serahkan semula kepada saudari moderator.
Jadi baik, para hadirin sekalian, saya ulaskan sedikit secara ringkas tindakan pelajar sebaik sahaja telah melakukan permohonan ataupun permohonan telah diluluskan. Di sini seperti yang kita nampak di dalam slide tadi adalah apa yang perlu pemohon lakukan selepas saja telah membuat permohonan ataupun permohonan telah diluluskan, di mana pemohon sendiri perlulah mencetak dokumen tawaran pinjaman dan perlu merhantar dokumen tersebut sebanyak 2 set yang dilekatkan dengan stem hasil. Okey, jadi baiklah cik, kita pergi ke soalan seterusnya. Bagaimana pula dengan cara pengkreditan bagi duit PTPTN ini cik? Maksud saya setelah permohonan diluluskan, berapa lamakah tempoh wang pinjaman yang akan dikreditkan ke dalam akaun pelajar? Dan mungkin cik boleh ceritakan sedikit berkaitan bank rasmi PTPTN yang digunakan oleh UTHM. Silakan cik. Okey, untuk menjawab soalan saudari moderator, seperti yang ini merupakan carta alih bagi permohonan pinjaman PTPTN, di mana selepas sahaja pelajar membeli nombor online, nombor PIN permohonan pinjaman dan juga telah membuka akaun SSPN, maka pelajar perlulah membuat permohonan pinjaman PTPTN secara dalam talian, iaitu di laman web rasmi PTPTN www.ptptn.gov.my. Okey, sekiranya permohonan dah dibuat, maka pihak PTPTN akan mengambil masa selama 6 hari dari tarikh tutup permohonan. Oleh itu, pelajar boleh membuat semakan semula berkenaan status kelulusan permohonan, di mana sama ada permohonan tersebut adalah ditolak ataupun diluluskan. Sekiranya ditolak, pelajar perlu membuat permohonan semula, dan sekiranya permohonan tersebut diluluskan, maka pelajar perlu mencetak dokumen tersebut sebanyak 2 set dan perlu dilengkapkan, seterusnya menghantar dokumen tersebut ke mana-mana pejabat PTPTN yang terdekat. Okey, selepas sahaja pihak PTPTN menerima dokumen tawaran perjanjian tersebut, maka proses pengeluaran pinjaman akan mengambil masa selama 21 hari daripada tarikh pihak PTPTN menerima dokumen perjanjian tersebut. Okey. Untuk seterusnya, pengeluaran pinjaman pertama akan dibuat selepas sahaja proses selepas pihak PTPTN menerima dokumen tawaran perjanjian daripada pelajar. Bagi pengeluaran pinjaman untuk semester 2 dan semester berikutnya, pihak PTPTN akan membuat pengeluaran pinjaman PTPTN kepada pelajar setelah sahaja pihak PTPTN mendapat pengesahan pelajar daripada IPT, iaitu dengan syarat pelajar masih meneruskan pengajian pada peringkat jurusan dan IPT yang diluluskan, serta pelajar lulus peperiksaan pada semester sebelumnya dengan keputusan pointer tidak kurang daripada 2.0. Okey, sebenarnya pelajar juga boleh membuat semakan bayaran ataupun penjadualan mengenai pengeluaran pinjaman PTPTN kepada pelajar, di mana pelajar boleh melayari website PTPTN dan pergi ke bahagian pinjaman, seterusnya pergi ke bahagian semakan jadual bayaran pinjaman. Kat situ akan tertera di mana tarikh di mana pihak PTPTN akan menerima pengesahan daripada IPT, proses bayaran yang akan dibuat oleh IPT, serta tarikh bila PTPTN akan mengkreditkan duit ke dalam akaun bank pelajar. Okey, saya akan beri kepada saudari moderator. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Salina atas perkongsian bagi 3 soalan yang pertama tadi. Suka saya ingatkan kepada para pelajar, jangan lupa untuk kongsikan pengalaman anda semasa berada di Minggu Haluan Siswa dan tag kami di Instagram rasmi iaitu MHS UTHM. Okey, baik, kita pergi ke soalan seterusnya, Puan Cik. Maafkan saya. Seperti yang kita tahu, untuk melakukan mana-mana pinjaman atau beasiswa pelajaran, keputusan peperiksaan akhir amat dititik beratkan bagi setiap cawangan beasiswa itu sendiri.
Jadi cik, sekiranya pelajar mendapat keputusan yang kurang memberangsangkan, bagaimana pula kontrak yang telah disenaraikan secara hitam putih? Adakah pinjaman mereka akan terbatal atau ada terma dan syarat lain yang ditetapkan oleh PTPTN? Silakan cik. Okey, untuk menjawab soalan saudari moderator, sebenarnya terdapat beberapa kes di mana pinjaman akan digantung ataupun berlaku penahanan bayaran oleh pihak PTPTN, di mana pelajar tersebut pengeluaran pinjaman PTPTN akan digantung sekiranya pelajar tersebut memperoleh keputusan peperiksaan iaitu pointer di bawah 2.0, maka pihak PTPTN akan menggantung pembayaran tersebut. Sebagai contoh, sekiranya pelajar tersebut mendapat pointer bawah 2.0 pada semester 1, maka semester 2 pelajar masih lagi boleh mendapat pinjaman PTPTN, tetapi pengeluaran akan digantung pada semester ketiga. Pada semester ketiga, sama juga sekiranya pelajar tersebut mendapat pointer bawah 2.0 pada semester kedua, maka pihak PTPTN akan menggantung pengeluaran pinjaman pada semester keempat. Pihak PTPTN ni akan gantung mengikut semester tersebut. Sekiranya dia mendapat pointer bawah 2.0 pada semester janggal, maka semester yang ganjil, maka pengeluaran PTPTN juga akan digantung pada semester berikutnya yang ganjil sebanyak satu tempoh semester sahaja. Sekiranya dia gagal pada semester yang genap, maka dia punya penggantungan tu akan berlaku pada semester berikutnya yang genap juga sepanjang satu semester. Seterusnya, sekiranya pelajar menangguhkan pengajian, iaitu mungkin pelajar tersebut mengalami masalah kesihatan ataupun sebarang masalah lain yang telah diluluskan, yang telah mendapat kelulusan daripada IPT, ataupun pelajar tersebut digantung pengajian oleh IPT, maka pihak PTPTN akan menggantung pengeluaran pinjaman kepada peminjam. Mana-mana semester yang digantung pinjaman tidak akan dijelaskan oleh PTPTN. Peminjam hanya perlu membuat bayaran balik pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima sahaja. Okey, sekiranya peminjam di Isytihar Muflis ataupun pihak PTPTN mendapati bahawa berlaku pemalsuan maklumat oleh peminjam semasa mengisi permohonan pinjaman, ataupun pelajar tersebut telah gagal berhenti menukar kursus dengan mengulang semula semester, ataupun pelajar tersebut membatalkan pinjaman. Contoh, pelajar telah mendapat pinjaman PTPTN pada semester 1 dan 2, tetapi dia membuat pembatalan pinjaman pada semester ketiga, maka pinjaman tersebut akan diberhentikan secara terus. Okey, sekian. Baiklah Cik, terima kasih kepada Cik Siti Sahalina atas perkongsian bagi soalan yang keempat tadi. Jadi soalan seterusnya iaitu yang berbunyi, di universiti ini kan Cik, seperti yang kita tahu pelajar datang dari pelbagai latar belakang pendidikan. Ada yang daripada matrik, asasi, diploma dan sebagainya. Jadinya Cik, saya berikan sedikit situasi. Sekiranya pelajar itu merupakan pelajar lepasan diploma dan pernah membuat pinjaman PTPTN dan ingin menyambung pengajian ke ijazah sarjana muda, apakah prosedur seterusnya yang perlu dilakukan oleh pelajar tersebut? Adakah mereka perlu bayar dahulu balik pinjaman lepas ataupun ada kes-kes istimewa seperti penangguhan pembayaran balik? Silakan Cik. Okey, untuk pelajar yang telah membuat pinjaman pada peringkat diploma, kemudian pelajar berhasrat untuk membuat pinjaman pada peringkat ijazah pertama, maka penangguhan pembayaran balik akan diberikan kepada pelajar. Okey, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut berkaitan penangguhan, saya akan terangkan dahulu berkenaan bayaran balik pinjaman PTPTN, di mana
bagi peminjam tahun 2018 dan ke atas, kewajipan untuk membuat bayaran balik pinjaman adalah pada bulan ke-13 daripada tarikh tamat pengajian, iaitu selepas setahun pelajar tersebut menamatkan pengajian. Okey, untuk tempoh bayaran balik pula bergantung kepada jumlah pinjaman yang dibuat oleh pelajar seperti yang kita lihat melalui jadual, di mana pinjaman yang berjumlah RM10 dan ke bawah, maka tempoh bayaran balik adalah selama 60 bulan iaitu 5 tahun. Untuk pinjaman yang berjumlah RM10,001 hingga RM22,000, maka tempoh bayaran balik adalah 120 bulan dan tempoh bayaran balik 180 bulan diberikan kepada peminjam yang mempunyai jumlah pinjaman RM22,001 hingga ke RM50,000. Sekiranya peminjam melebihi daripada RM50,000 dan RM1 ke atas, maka tempoh bayaran balik pinjaman adalah selama 240 bulan. Peminjam juga akan dikenakan 1% ujrah bagi 1 tahun. Okey, bayaran balik pinjaman, pelajar boleh membuat bayaran balik melalui pelbagai saluran, seperti pelajar boleh membuat bayaran melalui online iaitu portal rasmi PTPTN, ataupun boleh dilakukan melalui perbankan internet. Sekiranya pelajar telah bekerja, maka pelajar digalakkan untuk membuat bayaran balik melalui potongan gaji ataupun direct debit. Seterusnya, pelajar boleh membuat bayaran balik di mana-mana kaunter PTPTN, Bank Islam, Bank Rakyat, CIMB, Pos Malaysia dan juga BSN. Manakala tambahan, pelajar juga boleh membuat pengeluaran KWSP akaun 2 bagi pembayaran PTPTN ataupun perkhidmatan IP yang boleh didapati di tempat-tempat seperti Caltex, KKMart 24 jam, Maiden, MyNews ataupun Petron. Okey, buat masa sekarang pelajar juga boleh muat turun aplikasi apps MyPTPTN, di mana melalui aplikasi tersebut pelajar boleh membuat semakan pinjaman, jumlah pinjaman yang dibuat ataupun jumlah simpanan yang dibuat dalam akaun SSPN. Okey, selepas tamat pengajian, maka pelajar tersebut akan pelajar tersebut akan perlu membuat bayaran balik bermula daripada bulan ke-13 daripada tarikh tamat pengajian. Okey, peminjam PTPTN akan menghantar senarai nama ke Bank Negara Malaysia untuk disenaraikan dalam SIKRIS. Sekiranya didapati bahawa pelajar tidak membuat sebarang bayaran balik pinjaman PTPTN, maka akan ada rekod tunggakan dalam SIKRIS pelajar peminjam tersebut. Ini akan memberi kesan kepada peminjam sekiranya peminjam ingin membuat pinjaman peribadi lain seperti pinjaman perumahan ataupun pinjaman kenderaan. Oleh itu, untuk mengelakkan masalah ini, maka pelajar dinasihati supaya membuat bayaran balik secara konsisten dan peka. Selepas sahaja daripada tarikh tamat pengajian, maka pada bulan ke-13 pelajar perlu membuat bayaran balik pinjaman PTPTN. Okey, berbalik semula kepada soalan saudari moderator sebentar tadi, bahawa sekiranya pelajar tersebut telah membuat pinjaman PTPTN pada peringkat diploma dan berhasrat untuk membuat pinjaman kali kedua pada peringkat ijazah sarjana muda, maka data pinjaman pelajar tersebut pada kedua-dua peringkat akan digabungkan secara auto. Jadi pelajar hanya perlu membuat bayaran balik selepas sahaja 12 bulan dari tarikh tamat pengajian, iaitu pada bulan ke-13 pelajar tersebut menamatkan pengajian. Bagi kes kedua, sekiranya pelajar tersebut telah membuat pinjaman pada peringkat diploma dan tidak berminat untuk membuat pinjaman PTPTN pada peringkat ijazah sarjana muda, iaitu pelajar mendapatkan tajaan daripada penaja lain seperti JPA, MARA ataupun YPJ, maka pelajar perlu membuat bayaran balik 12 bulan dari tarikh tamat pengajian di peringkat diploma. Tapi
kami faham bahawa pelajar sedang melanjutkan pengajian. Mereka tiada sebarang sumber pendapatan. Jadi pihak PTPTN menggalakkan pelajar untuk membuat permohonan penangguhan, iaitu pelajar perlu datang ke kaunter PTPTN dan seterusnya mengisi borang penangguhan, di mana pelajar perlulah bawa sekali bersama surat tawaran masuk ke IPT bagi peringkat ijazah pertama dan juga surat pengesahan pelajar daripada HEP yang ada menyatakan tarikh jangkaan tamat pengajian bagi peringkat ijazah sarjana muda. Oleh itu, maka bila pelajar perlu membuat bayaran balik, bagi kes yang kedua tadi, setelah sahaja pelajar menamatkan pengajian bagi peringkat ijazah pertama, maka pelajar perlu terus membuat bayaran balik tanpa menunggu 12 bulan, iaitu pelajar tersebut tidak perlu menunggu 12 bulan untuk memulakan bayaran balik pinjaman tersebut. Okey, sekiranya pelajar telah membuat pinjaman PTPTN bagi peringkat ijazah sarjana muda secara sepenuh masa, pelajar tersebut dan mendapat kepujian kelas pertama oleh IPT, maka pelajar tersebut layak untuk membuat permohonan pengecualian bayaran balik dengan syarat ijazah sarjana muda perlulah diikuti secara sepenuh masa dan mendapat kepujian kelas pertama, di mana pada scroll tersebut mestilah ada menyatakan bahawa pelajar telah bergraduat dengan kelas pertama. Seterusnya, pelajar tersebut menamatkan pengajian dalam tempoh yang telah ditetapkan mengikut dokumen tawaran pinjaman PTPTN, dan pinjaman pendidikan PTPTN tidak bertindih dengan penaja lain. Ini bermakna ada kes di mana pelajar tersebut telah mendapatkan pinjaman PTPTN pada semester 1 dan semester 2. Seterusnya, pada semester 3, pengeluaran pinjaman PTPTN juga telah berlaku kepada peminjam tersebut. Tetapi pada masa yang sama, pelajar telah menerima tawaran daripada penaja lain, contohnya daripada JPA. Maka pada semester ketiga, pelajar mendapat 2 tajaan, iaitu daripada PTPTN dan juga JPA. Oleh itu, pelajar tersebut tidak layak mendapat pengecualian bayaran balik pada semester ketiga, tetapi pelajar hanya layak mendapat pengecualian pada semester 1 dan 2 sahaja. Okey, seterusnya, untuk memohon pengecualian bayaran balik pinjaman, pelajar perlulah membuat permohonan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh convocation, dan dari tarikh convocation sekiranya terlepas daripada tarikh tersebut, maka permohonan pengecualian bayaran balik tidak akan diterima. Okey, sekian. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Cik Sahalina di atas perkongsian itu tadi. Semoga perkongsian tadi sedikit sebanyak dapat membantu mahasiswa-mahasiswi UTHM baharu untuk melakukan peminjaman di PTPTN. Jadi kepada para pelajar, jika terdapat sebarang persoalan maupun permasalahan, anda boleh mengikuti sendiri laman sosial media PTPTN, iaitu di Twitter, Instagram maupun di YouTube. Nampaknya kita telah berada di penghujung slot, iaitu slot kebajikan dan PTPTN. Diingatkan para pelajar untuk scan QR kod kehadiran yang bakal dipaparkan pada akhir slot ini. Jadi kepada para pelajar, jangan lupa untuk kongsikan pengalaman anda semasa menjalani MHS dengan tag kami di laman rasmi Instagram MHS UTHM, dan seterusnya jangan lupa juga untuk meletakkan caption #MHS UTHM, #KamiHusin, #UTHM 30 years di posting anda. Baik, saya tamatkan slot kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.